Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat jumpa sekali lagi pada petang ini untuk sesi perkongsian ilmu dan pengalaman. Kita mulakan kita punya program lebih kurang 20 minit ni ataupun setengah jam dengan mual kitab Fazilat dihadahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan guru-guru kita, mak bapak kita, kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup dalam dengan dunia, khususnya daripada kaum keluarga kita yang telah karamatullah dan klien-klien kita yang telah karamatullah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sekali lagi. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya yang belum kenal. Nama saya Samian bin Senin. Telah terlibatlah industri dalam perniagaan since 1994. Jadi pengalaman saya dalam bidang perniagaan, manufacturing, bank dan di insurans dan takaful. So insurans dan takaful bermula pada 1994 sehingga hari ini. Sebelum tu insurans lah, bermula sebagai ejen. Okey, saya perkongsian hari ini adalah bertajuk takaful adalah satu bidang perniagaan. Takaful itu adalah satu bidang perniagaan. Tak apa, sebelum kita masuk topik takaful ni, pertama sekali dalam keadaan sekarang, keadaan ekonomi yang macam ni, keadaan PKP yang baru belum habis lagi pun, keadaan ekonomi yang agak merudum, dan ramai yang dah kena tak dapat pekerjaan, berlaku lambakan graduan-graduan sekarang sama ada dalam negara atau keluar negara. Yang baru ni pun kita sedia maklum bahawasanya daripada Mesir saja dekat 50,000 orang graduan yang terpaksa balik. Jadi maknanya bila dengan graduan, maka kita terpaksa menyediakan peluang pekerjaan. Okey, sekarang ni untuk peluang pekerjaan memang susah nak dapat. Jadi kita kena mencipta pekerjaan. Bukan mencari, kita mencipta. Macam mana mencipta pekerjaan? So, kita ada banyak pilihan, tapi hari ini saya cerita pasal perniagaan. So, jadi kalau kita buat satu perniagaan, bermakna kita telah membina atau mencipta peluang pekerjaan. Bukan mencari peluang pekerjaan, mencipta peluang pekerjaan. Jadi sebelum kita buat perniagaan, bila bidang-bidang banyak, sekarang ni, dalam keadaan sekarang, the best adalah servis. Sama ada food delivery ke, consultation ke, apa ke, memang paling bagus adalah perkhidmatan. Jadi, bila kita nak masuk bidang perniagaan, ada 6 elemen utama yang kita kena fikirkan. 6 elemen utama. 6. Suka tak suka, kita kena buat. Pertama sekali, ada market, pasaran, iaitu dia panggil demand and supply. Sama kita belajar ekonomi dan kat universiti pun demand and supply. Jadi saya pun agak mula-mula saya masuk bisnes di UUM tu, saya lah bidang graduan bidang di UUM. First day saya datang ke kelas UUM, dia cerita DDSS. Apa tu DDSS? Dia rupa-rupanya demand and supply. Saya tak tahu sebab bidang saya dulu di kejuruteraan. Di UiTM ambil bidang kejuruteraan, bila masuk ke UUM ambil bidang finance. So mana berbeza, saya tak tahu apa itu finance pun, tak ada basic pun. Jadi bila perniagaan, pertama sekali kita consider adalah market, demand. Demand, ada demand tak? Ada demand tak? Supply mungkin banyak, demand dia ada tak? Okey. Pertama. Yang keduanya, apa produk dia? Contohnya, demand ada, apa produk apa nak masuk? Contohnya sekarang ni kan banyak, sekarang saya nampak yang top sekarang adalah delivery, penghantaran produk, makanan, macam-macam delivery. Lepas tu dah ada market. Produk dia apa? Produk apa yang demand dia banyak? Yang ketiganya, pertama mesti ada market, demand and supply. Yang kedua ada produk yang bagus, produk mesti tip top lah. Pertama mesti tanda halal kan. Sekarang ni we looking for halalan thayyibah. So mesti ada tanda halal. Lepas tu sekarang ni pula kempen BMF, BMF by Muslim First. Produk dia. Dah ada produk, macam manakah ada keuntungan dia? Adakah keuntungan tu berbaloi tak dengan usaha atau yang kita buat sekarang, keuntungan? Yang keempat, kita ambil produk tu, ada kepuasan dalam diri tak?
Contoh kita makan makanan. Kalau kita rasa puas, okey lah. Fine, itulah perniagaan kita nak. Kepuasan. Yang kelima adalah perkembangan perniagaan. Macam mana perniagaan itu nak berkembang? Saya kena cerita macam ni sebabnya kadang-kadang kesilapan kita lah bila buat perniagaan terus nak besar. Sebenarnya bila kita buat satu perniagaan, dia bermula dengan kecil-kecilan dulu, yang paling selamat. Lepas tu baru kita, kalau orang Jawa kata, start is small but think big. Think big, start is small, untuk sukses dalam perniagaan. Okay. Macam mana perkembangan perniagaan kita? Yang terakhir adalah modal. Modal. Macam mana? Ada modal tak? Berapa modal diperlukan? Apakah modal dia? Itu kita fikirkan. Jadi 6 elemen ini faktor yang paling utama. Bila selalunya kita bila jumpa kawan-kawan kat luar, jomlah bisnes. Alasan pertama, aku tak ada modal. Okey? Tapi saya pendapat modal jatuh nombor 6. Terakhir, bukan modal yang pertama. Okey. Jadi pertama sekali itu yang 6 elemen utama yang kita tahu. Lepas tu apa? Lepas tu keyakinan yang kuat bahawasanya perniagaan adalah sumber perniagaan yang sumber pendapatan utama. Ini dah jelas dalam hadis Nabi SAW. Dia kata 9/10 pendapatan dari perniagaan. Okey, saya tak ambil masa panjang sebab kalau panjang orang boring dengar. Saya ambil hari ni poin pertama saya cerita. Okey, kita cerita pasal demand and supply. Demand and supply, demand and supply. Ada permintaan tak? Okey, kita refer kepada kenapa saya buat perniagaan takaful. Pertama, permintaan. Permintaan ramai. Banyak tak permintaan dia? Okey, takaful ni ada permintaan tak? Okey. Permintaannya adalah simple je. Nak tengok permintaan dia. Selalunya bila bercakap pasal takaful ni, cerita pasal kematian tu, kematian. Mati kadang orang menyampah. Cerita mati kan. Baguslah mengingati mati tu sunnah kan. Betul kan? Jadi mana isu dia sekarang, kadar kematian dalam negara. Dalam negara kita, kadar kematian adalah setiap 5 minit. Setiap 5 minit satu kematian. Mana? Pertama, itu di mana pertama? Sebab mati claim. Kan? Okey. Yang keduanya, kadar kelahiran. Kadar kelahiran negara kita hari ini adalah setiap 54 saat. 54 saat satu kelahiran. Iaitu kita panggil 1 minit lah, 1 minit. 1 minute, 1 kelahiran. Mana dia? Kalau 1 minit satu kelahiran, maka bertambah kematian 5 minit satu. Mana kadar dia adalah 1/5. Mana dia 5 orang lahir, 1 meninggal. 5, 1, 5. Macam mana demand sesial bertambah. Pertama. Okey. Lepas tu, itu yang pertama, selagi takaful ni, selagi ada orang lahir, selagi itu kita orang perlukan takaful. Kenapa? Semalam saya dah cerita, peranan utama takaful adalah membantu mengurangkan kesan risiko. Kelas malam. Jadi hari ni, risiko tetap hidup je akan ada risiko. Lahir kat dunia, risiko. Risiko setiap fasa kehidupan. Baby risiko lain, kanak-kanak lain, remaja lain, dewasa lain, tua lain. Mana setiap fasa peringkat ni ada risiko yang berbeza-beza. Itu demand yang pertama. Demand yang kedua adalah, okay, bila talking about takaful, kita sakit. Tadi pertama mati, yang kedua sakit. Macam mana kalau sakit pula? Sakit kelas semalam, sakit pun ada 2, biasa dan luar biasa. Hari ni kita cerita sakit luar biasa. Sakit luar biasa daripada makna pasal kanser dalam negara kita, makna kata dalam rekod dia sebanyak 22,000. Rekod 2016 2016 kata kadar orang yang kena sakit kritikal adalah sebanyak 22,000 new cases per year. Banyak tu. Maknanya hospital satu. Kalau nak perniagaan hospital, yes. Sebab ramai orang sakit, demand hospital ada. Mana ada? Pertama, meninggal dunia 5 minit 1. Lahir 1 minit 1. Orang sakit, kalau kita kira 22,000 divide by 360 hari, jawapan berapa? Beribu-ribu orang sakit. Okay. Demand yang ketiga, kos perubatan makin lama makin mahal.
kita tak jumpa. Ambil sampel je, bukan zaman lah, last 10 years, kalau kita demam ke klinik, bil RM18, RM20 kan. Tapi sekarang cuba pergi klinik, berapa lah? Demam je lah, berapa ringgit? Tidak kurang RM50 sekarang. Meaning that within 10 years, harga kos perubatan menjadi 100% kenaikan. So, boleh kita katakan bahawasanya secara puratannya adalah kos perubatan akan meningkat sebanyak 10% setahun. So, tengok balik. Berapakah kadar kenaikan pendapatan kita setahun? Okey, kalau kita tengok balik, last 10 years, gaji kita contohnya RM2,000. Sekarang berapa? RM4,000? Yes, kalau RM4,000, okey. Mana dia? Sama kadar kenaikan perubatan. Kos perubatan. Itu demand yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah, demand yang keempat adalah hanya market penetration dalam negara kita. Rekod daripada 2016, daripada Bank Negara MTA. Bank Negara dan MTA menyatakan bahawasanya kadar penebusan pasaran untuk pasaran takaful hanya sebanyak 16%. Kita, rakyat Malaysia ada 30 million yang boleh ambil takaful dalam 10 million. From 10 million, hanya 16% yang ada takaful. The rest belum ada takaful lagi. Okay, itu demand yang keempat. Lepas tu apa? Demand yang kelima. Secara rekod Bank Negara, rekod daripada MTA, purata orang yang ambil insurans, coverage dia adalah cuma lebih kurang 54,000. Coverage dia yang ambil takaful ni 54,000. Maknanya banyakkan ambil lah underinsured. Contoh underinsured. Contoh, kata kita income kita, expenses kita RM2,000. Ikut teori perancangan keuangan, teori yang saya belajar atau LIMRA, kita kena ada cover untuk 10 years income or 10 years expenses. Kalau expenses kita RM2,000 a month, setahun adalah 24,000, 10 years 240,000. At least kita punya coverage. Kalau berlaku kematian atau hilang upaya, dapat banyak tu. Tetapi rekod menyatakan bahawasanya only 55,000 only. Terlalu sedikit some cover yang perlu ada. So maknanya masyarakat negara kita kena tambah polisi yang ada. Maknanya bukan satu polisi cukup, tak cukup. Kita tengok negara-negara maju yang lain, bukannya satu orang satu polisi, 3-4 polisi seorang individu. Okey. Itu tentang demand, demand. Maknanya orang lahir ramai, meninggal ramai, sakit ramai, market penetration rendah, itu market. Okey. Seterusnya apa selain daripada permintaan yang banyak, kita ambil poin tadi apa? Produk. Yes, produk. Produk, the beauty of produk takaful ni, kita tak perlu simpan stok. Tak payah stok, tak payah storage, tak payah kat rumah. Produk dia kena simpan dalam minda kita. Produk dia, dan sekarang ni produk very innovative. Dan oleh kerana saya mewakili takaful ikhlas, saya hanya tahu produk takaful ikhlas. Yang lain-lain tu saya tahu juga sikit-sikit, tapi tak mendalami. Just tahu benda macam tu saja. Mana dia produk kita adalah ikut keperluan pasaran. Dan kebanyakan produk takaful ni, dia boleh dicanaikan. Maksud dia, dicanaikan mengikut keperluan pelanggan. Pelanggan nak macam mana? Macam kita ada kedai, ada restoran jual makanan. Makanan yang penting basic dia adalah nasi, ikan atau ayam dan sayur. Kita macam tu juga. Basic ada, aksesori banyak. Nak udang, nak ketap, kita ada semua. Nak untuk bersalin dapat day allowance pun ada. Untuk berkahwin, honeymoon pun ada. Kita ada package untuk honeymoon, untuk perkahwinan, untuk dia panggil apa, skor dalam anak-anak skor dalam periksa AGP, SRP, MR ada. Untuk universiti semua ada. Mana produk dia lah produk apa yang market ada, kita ada. Semua syarikat takaful macam tu. Dia produk dia lah memenuhi apa yang kehendak daripada pelanggan. Jadi mana itu saya nyatakan bahawasanya takaful tu adalah satu bidang keusahawanan. Okey, kita ada lagi masa lebih kurang 15 minit. 15 minit, tak lama. Okey, produk, lepas tu
Seterusnya keuntungan. Okey. Produk dan seterusnya keuntungan dalam perniagaan. Ada tak macam untung dalam takaful? Inilah satu lagi keuntungan dalam takaful adalah inilah satu sebab juga saya menyertai usahawan industri takaful. Sebelum ni memang saya macam anda juga memang tak berminat. Jadi tak berminat, saya memang tak minat buat insurans takaful, tak minat. Tapi kerana kadar keuntungan yang pada saya satu yang bagus atau hebat tak ada dalam industri lain. Kita kerja sekali dapat income 72 kali. Kita dapat income commission kita sebanyak 72 kali ataupun 6 tahun. Kerja sekali je. Jumpa customer, prospek, potential client, isi borang sebarang terangkan, kita ambil, kita dapat income selama 6 tahun. Mana ada meniaga macam tu? So, mana keuntungan yang macam tu? Kadar dia ikut produk yang kita ambil. Produk investment berbeza dengan produk tradisional. Itu kita explain further. Kalau tuan-tuan berminat menjadi memulakan kerjaya sebagai usahawan takaful, kita akan terangkan dengan terperinci profit dia macam mana. Tapi yang saya nyatakan bahawasanya kita profit sampai kepada maksimum 40%. 40%. Contoh ambil satu produk tu RM1, kita akan dapat 40% from RM100, we get RM40 every month. Fikirlah tu kan, macam mana dia punya kadar keuntungan dia. Kepuasan, of course lah, kepuasan dia adalah macam-macam pihak company bagi. Perkembangan perniagaan seterusnya adalah kita start with small. Semua bermula sebagai ejen. Kalau kita berniaga kat luar pun bermula sebagai jual satu burger, jual burger tepi jalan, satu stall. Next year, 2 years akan ada second, third and fourth stall. Dan landing ni kita ada empire perniagaan. Sama dengan takaful perniagaan ni. Perniagaan takaful bermula sebagai seorang berunding biasa atau ejen biasa. And next. Satu hari kita ada tracking dia, ada dia punya guidance dia untuk kita membina satu empire perniagaan. Itu tentang perkembangan perniagaan. Dan terakhir modal duit tidak diperlukan, hanya sedikit sangat, iaitu untuk daftar exam. Lain-lain kebanyakan syarikat agensi akan bagi modal, bukan duit, tapi adalah ilmu. Jadi itulah 6 faktor utama yang saya nyatakan bahawasanya dia panggil takaful tu satu bidang perniagaan. Yang seterusnya adalah kenapa dia juga sebagai satu bidang perniagaan? Kerana kita berdasarkan kepada commission, bukan bergaji. Bukan bergaji, iaitu lagi banyak usaha kita, lagi banyak kemajuan perniagaan kita, lagi banyak pendapatan kita dapat. Jadi itu tentang hari share ini. Lain-lain sambungan dia, macam nak sukses dalam perniagaan tu, kita akan share lagi. Dan sebelum terakhir, bagi tahu lagi, the beauty of perniagaan takaful ni pula, kita boleh wariskan kepada keluarga atau siapa-siapa yang kita nanti. Katakanlah pada umur 60 tahun besok dah tak nak berniaga takaful ni, kita boleh serahkan. Lepas tu lain-lain kita akan sambung besok tentang macam mana untuk sukses dalam perniagaan ni. Yang penting keyakinan kita bahawasanya takaful adalah tu bidang keusahawanan atau bidang perniagaan. Yakin kita pilih perniagaan takaful. Kenapa kita pilih? Seperti saya nyatakan tadi, ada 6 elemen utama yang kita pilih. Sebab ada market, ada produk yang bagus, keuntungan yang bagus, yang banyak, kepuasan dia, you dapat apa yang you nak, insentif-insentif banyak. Contohnya tahun ni insentif umrah, insentif ke Scotland, ada APF dan sebagainya. Dan terus perkembangan perniagaan kita boleh develop menjadi sebagai satu empire perniagaan. Dan modal duit tidak diperlukan, hanya modal mempunyai hati yang kuat, keyakinan tinggi, hati yang kuat. Dan lain akan guide kita akan untuk make sure protege atau usahawan-usahawan baru dalam bidang takaful yang berjaya. Kita ada kelas-kelas bimbingan yang berterusan, ada mentoring dan sebagainya, dan insentif berterusan untuk make sure kita berjaya dalam perniagaan takaful. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah saya akan share kemudian untuk lain-lain perkara, insyaAllah.
Jadi salah dan silap mohon maaf banyak. Kita dah lebih kurang 20 minit. Saya janji 20 minit. Itu saja, wallahu alam. Jumpa lagi. Saya doakan semoga semua yang menjalankan perniagaan takaful ni berjaya dengan cemerlang dan serta istiqamah, mudah-mudahan. Jadi itu je, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.